So waktu dia menghampiri Khairi ni perasan dekat baju gaun putih perempuan tu, budak kecil ni penuh darah, Bib. Bukan kat baju je darah, dekat kepala pun darah. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Cream. Malam sepi berteman kembali. First thing first yang korang boleh nampak dekat belakang aku ni, of course kita dah ada studio baru. So thanks to my mom sebab sponsor set baru untuk kita orang. Kepada my mom yang tengok, kalau my mom tengok video ni, so thank you sangat-sangat sebab beri kita orang something yang buat kita orang semangat untuk hasilkan lebih banyak konten-konten yang menarik dan yang lebih penting bermanfaat. So untuk update kedua malam ni, actually aku ada scroll tau. Aku ada baca komen, aku ada ternampak komen-komen korang. Aku ada nampak satu komen di mana salah seorang daripada Kimbayu kita, which is keluarga dia, disahkan positif COVID, okay, menghidap COVID-19. So aku di sini, aku wakil daripada Physics Cream mengambil kesempatan ni untuk ucapkan salam takziah. Dan aku harap kita sama-sama, okay, Physics Cream dengan Kimbayu boleh sama-sama take time untuk berdoa. Semoga kita semualah, especially kepada Kimbayu kita, okay, keluarga Kimbayu kita tu, dan juga kepada kita, supaya kita dilindungi daripada wabak dan bencana yang sedang menimpa kita ni. Seterusnya untuk the last update ketiga kita untuk malam ni. Update ketiga ni dia macam special gila. Okay, cuma aku tak bagi tahulah terus sekarang apa tu update ketiga ni, which is sebab dia ni surprise tau. Surprise yang aku pun tak jangka kita orang dapat benda ni. Okay, dah lama sebenarnya nak, tapi tak jangka lah dapat. Lagipun siapalah kita orang, insan yang kerdil ni, fizik yang orang pun tak kenal. Siapa fizik ni kan? Tapi ya, itu update ketiga kita. Dan insyaAllah kita akan tengok apa tu surprise atau update ketiga ni, maybe selepas kisah kedua lah. Tapi untuk malam ni, okay, sebagaimana yang di request sendiri oleh Kimbayu pada minggu lepas, which is aku nampak komen yang Kimbayu kita nak, okay, Kimbayu kita nak kisah-kisah seram mengenai perniagaan. Ada tak kisah seram pasal niaga? Ada tak perkara-perkara mistik yang jadi semasa orang lain berniaga? So mungkinlah Kimbayu kita ni dia merupakan peniaga, dan mungkin dia nak mengambil iktibar ataupun apa-apalah pengajaran yang dia boleh dapat daripada kisah-kisah seram ni. Dan mungkin ada di antara korang yang skeptikal, kisah seram niaga kan? Aku masa dengar pun macam ada ke kan? Tapi ternyata kisah seram yang aku jumpa adalah kisah seram yang secara peribadi aku rasa seram. So jom aku bawa korang untuk malam ni, kita terus menelusuri kompilasi baharu kisah seram puaka malam niaga. So kompilasi puaka malam niaga ni, of course kita nak bercerita mengenai kisah-kisah seram atau pengalaman-pengalaman seram yang terjadi bersettingkan perniagaan. Tanpa buang masa, okay, aku tak nak cerita pasal pengalaman aku pernah berniaga. Tapi untuk pengetahuan korang, berniaga ni cukup memenatkan lah sebenarnya. Tapi jom kita terus ke kisah pertama malam ni. Sebuah kisah yang bagi aku agak seram lah, okay? Agak seram sebenarnya. Sebuah kisah yang aku bagi nama Suapan Terakhir. So kisah suapan terakhir ni terjadi kepada dua orang lelaki yang kita ambil nama, okay, actually aku tak boleh ambil nama Kimbayu sebab Kimbayu dalam list kita orang sebenarnya dah habis tau.
Okay, kita orang dah guna semua nama Kimbayo. Tapi aku tak pastilah kalau ada yang kita orang terlepas pandang ataupun kita orang tertinggal. So kalau ada, okay, ada yang tertinggal ataupun korang nak request, just remind kita orang dekat komen, okay. So untuk kisah suapan terakhir ni, kita guna nama Izul dan Bob. So nak dijadikan cerita, si Izul dan Bob ni merupakan seorang pekerja, which is pekerja penghantar barang. Dia kerja dispatch lah dekat sebuah company kan. So disebabkan diorang ni hanya bekerja sebagai dispatchman saja, dan maybe tekanan hidup di bandar, so pada hujung-hujung bulan diorang ni akan sengkit lah duit kering, and makan Maggi patah dua. So disebabkan pada setiap hujung bulan hidup diorang sengkit, tak ada duit, nak bayar itu, nak bayar ini, diorang ni mulalah bermesyuarah. Diorang ni start adakan sidang perbincangan. So bincang pun bincang. Si Bob dan Izul dapat satu idea di mana diorang nak buka gerai makan. So si Izul ni rasa macam bagus juga, not bad lah idea ni kan. Sebab si Bob ni memang pandai masak, dan makanan dia agak sedap lah. Mungkin tak adalah wow, tapi sedap lah. So diorang pun macam okay, kita dah decide nak buka kedai makan. Diorang pun prepare lah, ambil barang, kira modal semua. And mungkin pada keesok harinya diorang pun buka gerai. So pada asalnya si Izul ni macam tak expect lah dapat sambutan tinggi kan. Sebab yelah budak baru. So diorang ni hanya buka gerai makan kecil dan hanya menyediakan satu meja makan untuk pelanggan datang dan makan kat gerai diorang. Tapi si Izul ni perasan, makin lama makin ramai orang atau pelanggan yang datang dekat gerai diorang. Dan benda ni buatkan diorang macam happy lah kan. Walaupun penat, sebabkan diorang ni bekerja daripada, kau bayangkan lah, diorang ni bekerja sebagai dispatch daripada maybe pukul 8 macam tu sampai tengah hari, balik maybe dalam pukul 5 ke 6, balik rehat, pukul 9 start meniaga sampai pukul 2 balik tidur, pukul 8 bangun untuk dispatch balik. So menurut apa yang dinyatakan oleh diorang ni, penat lah, okay? Kerja diorang ni sebenarnya penat. Cuma alhamdulillah, berkat daripada diorang meniaga tu, diorang ni pada hujung bulan diorang dah tak payah fikir dah pasal duit. Diorang boleh bayar duit sewa bilik diorang, diorang boleh bayar duit motor diorang boleh bayar duit bil diorang boleh bayar duit top up diorang, semua settle, semua dapat cover dengan duit-duit modal sekali. So disebabkan benda tu, diorang ni macam gagahkan jugalah untuk berniaga. Sehinggalah pada satu malam, kegembiraan meraih pelanggan tu terhenti buat seketika. So satu malam macam biasa, si Izul dan si Bob ni berniaga lah. Daripada pukul 9 sampai pukul 2 mungkin 2:30 macam tu dah settle dah. Semua pelanggan dah tak ada. So diorang pun siap-siap kemas. Dalam nak dekat menghampiri pukul 3, tiba-tiba ada segerombolan, okay? Segerombolan anak-anak muda yang naik motor datang dalam, dikatakan dalam 5 orang macam tu. Datang parking depan gerai diorang. So diorang macam, siapa ni kan? Diorang tengah kemas nak tutup kedai. Lepas tu tengah-tengah diorang nak tutup kedai ni, tiba-tiba budak-budak motor ni cakap macam, bang, nak tutup kedai dah ke? Alamak, awal lagi bang, baru nak order. So si Izul ni macam tengah sapu-sapu, macam dia pandang Bob pandang balik, duit weh. So diorang pun okey tak apa, buka balik gerai, buka balik meja. And si Izul ni datanglah dekat budak-budak tu kan, buka kerusi semua, budak-budak tu duduk. And si Izul ni datanglah nak ambil order. And dia cakap, disebabkan korang ni pelanggan terakhir bang, abang sanggup bersengkang mata demi korang. Cepat nak order apa? So diorang pun macam okey lah, macam seronok lah. Sebab perut lapar, pukul 3 pagi, mungkin tak jumpa kedai. Akhirnya ada juga jumpa kedai yang boleh layan diorang lah. So dia pun ambil order. Si Izul ni ambil order. Dan dia hantar kat Bob. Dikatakan Bob waktu tu dah penat lah. Yelah, Bob ni kan seorang entiti yang memasak dan bertanggungjawab penting dekat gerai tu. So of course lah, dia mungkin paling penat dekat gerai tu. So si Izul ni pun macam tengah ambil order, macam, Bob, korban sikit lah malam ni. Esok pagi kalau kita bangun lambat, jangan risau, aku runding dengan bos. Macam tu kan. So si Bob ni macam, tak apa lah, buat makanan dorang, siapkan order semua. Dan si Izul ni, sementara si Bob siapkan order, si Bob ni kemas lah, okay, sapu-sapu lantai, sapu-sapu halaman-halaman gerai dorang, supaya bila dah settle dorang makan nanti senang, okay, terus balik. So sapu punya sapu, si Izul ni dia terdengar, okay, dia dengar perbualan budak-budak, 5 orang budak motor ni. So budak-budak ni cakap apa? Budak-budak ni cakap,
Nasib. Plan dah baik kan. Plan kita nak racing ramai-ramai. Plan dah baik kan. Boleh pula accident. So bila si Izul ni dengar perbualan diorang, dia ni macam, lah, mak rompek budak-budak ni. Tak padan dengan muka jambu kan. Lepas tu dia pun macam tengah duk sapu berhampiran, okey. Sapu berhampiran. Motor budak-budak ni, dia perasan dekat motor budak-budak ni ada darah. Dekat body motor diorang ada darah. So dia macam, biar betul diorang betul-betul accident ke kan? Lepas tu dia pun macam dekat-dekat sikit. Sebab accident ni, dia pun macam ambil dia punya flashlight. Dia pun macam suluh. Dan dia terkejut bila dia nampak body motor, okey. Body motor budak-budak ni hancur berkecai, babe. Hancur motor orang. So dia macam, ish, accident ni. Tengah duk macam fikir, betul ke budak-budak ni accident? Tiba-tiba ting-ting, order siap. So macam, okey, tak apa, tinggalkan jap. So si Izul ni pun ambil order and dia datang lah kat budak-budak yang budak-budak motor ni lah. Dia datang and dia tanya, saya nampak motor rosak ni. Dik, asal tu? Tadi abang nampak lah, sorry tanya. Asal motor korang remuk accident ke tadi? Ni, air Milo. Asal? Lepas tu budak-budak ni cerita lah macam, abang, aduh, tadi kita orang dah plan baik kan. Kita orang dah nak racing tadi. Kita orang nak racing. Lepas tu tengah duk racing, tiba-tiba boleh pula ada lori balak datang kat kita orang. Tu yang accident tu. Agak-agak bertembung dengan lori tu kan. Lepas tu si Izul ni macam, ya Allah, dah tahu accident, asal tak pergi hospital kan? Tapi dia cakap macam dalam hati lah, macam, budak-budak ni biar betul dah accident, langgar lori balak, babe. Kenapa duduk gerai makan kan? Kenapa tak pergi hospital? Ke diorang ni macam pedajal aku je kan? Lepas tu tengah duduk dia macam bagi-bagi air, bagi makanan. Lepas tu seorang daripada diorang ni macam, abang, ada tisu tak? Lepas tu nak ni tambah 5 ais kosong. 5 ais. Okey. Lepas tu diorang macam, okey, siap. Si Izul ni macam, okey, siap. Dia pun siap-siapkan order and dia datang. On the way, aduh, yang seram tu. On the way, dia nak datang dekat budak-budak ni, dia perasan kaki salah seorang daripada budak ni berdarah, Habib. Kalau kau dapat bayangkan, diorang pakai seluar jean, okey? Pakai seluar jean, penuh darah dekat kaki diorang. Bila si Izul ni nampak macam, parah betul diorang ni kan. Bagi air semua macam, betul ke apa aku nampak? Sebab malam kan, pukul 3 pagi pula tu. So dia pun macam nak tengoklah dengan lebih detail, betul ke kaki budak ni berdarah. So dia pun tunduk diikat kasut. Acah-acah nak ikat kasut lah, padahal dia nak tengok kaki budak-budak ni. Diikat kasut and dia tengok. Dia kata time tu, babe, dia nampak bawah meja penuh darah, babe. Bawah meja penuh darah. Dan dia nampak kaki budak-budak ni ada yang berdarah. Ada yang kaki tercabut, babe. Kaki tercabut, hancur tercabut dekat bawah meja orang. So masa si Izul nampak macam, kau bayangkan, kau bayangkan, diorang sambut dengan gembira 5 orang budak motor ni sebabkan, yelah, income masuk. Tapi tiba-tiba tak pernah jangka apa jadi. Tiba-tiba dia nampak kaki kat bawah meja terputus dengan penuh darah sebagai. So dia pun macam datang kat Bob. Bob, ya aku rasa dia yang tak kena dengan budak-budak ni. Kau tengok bawah meja, berdarah, Habib. Tadi aku nampak ada kaki putus. Lepas tu tiba Bob macam, serius lah? Tadi aku nampak kau sembang dengan budak-budak tu, kau sembang apa? Lepas tu Izul ni cakap, tadi diorang cakap, diorang cakap on the way diorang datang sini, diorang accident, babe. Diorang accident on the way datang sini. Aku check motor diorang berdarah, hancur. Aku tengok bawah meja, aduh, siap ada kaki putus, babe. Lepas tu diorang macam, serius Awi, kau jangan buat takut aku ni. Okey, macam ni, orang tua cakap, kalau kita nak tahu orang tu betul ke entiti ataupun manusia, kita kena tengok celah kangkang, which is korang kena tonggengkan badan ataupun bengkokkan badan, and korang kena tengok bahagian belakang kaki korang lah. Tengok kepada orang
yang korang nak pastikan tu. Itu petua, okey, aku tak suruh korang buat. Itu petua. Itu petua yang orang dulu cakap. Aku pun pernah dengar benda tu. Tapi betul ke? So, biar. And diorang pun buat. Diorang buat lah. Okey, bawa. Kiraan 3, 2, 1. Diorang pun tengok, babe, celakakan diorang. Dan diorang nampak 5 orang budak motor ni yang tengah duk makan ni. Diorang cakap kepala diorang berdarah, babe. Kepala diorang berdarah. Macam baru lepas aksiden. Kau bayangkan tau. Diorang tengah makan. Okay? Budak-budak yang diorang tengok celakakan ni, budak-budak yang tengah makan. Ada yang kepala berdarah, kat mulut penuh mi, tengah makan mi, tangan tak ada. Ada yang macam tengah duk makan, pandang diorang sambil darah-darah semua. And salah seorang daripada diorang cakap, budak-budak yang tergelak macam, bang buat apa tu bang? Aduh, kan kita orang dah cakap tadi sebelum datang sini, kita orang tadi racing. Lepas tu kan tadi saya cerita kat abang kan, kita orang accident dengan lori balap. So of course lah, kita orang dah mati kat sana. Dia cakap macam tu. So bila dia cakap macam tu, kau bayangkan diorang tengah mencangkung, diorang tengah tonggeng, tengok diorang. Budak-budak ni bangun, babe, daripada kerusi. Bangun, jalan ke arah diorang. Dan dia kata memang time tu tak tunggulah. Tak tunggu apa, diorang pecut, babe. Buka langkah 1000. Diorang tinggal apa yang diorang patut tinggal. Diorang dah tak kisah pasal duit budak-budak ni. Diorang selamatkan diri diorang. And biar budak-budak ni habiskan diorang punya suapan terakhir. Macam aku cakap dekat awal video, aku macam sebenarnya agak ragu-ragu lah. Macam ada kisah seram pasal niaga. So selalunya kalau kisah seram pasal niaga, dia selalunya kisah pasal sihir. Ada orang buat sihir kat kedai ni, ada yang dia punya owner buat pelaris. Selalunya macam tu. Tapi untuk kompilasi puaka malam niaga ni, aku puas hati lah. Sebab kisah-kisah yang aku jumpa memang kisah-kisah yang sangat berbaloi untuk dikongsi. Macam kisah pertama tadi, kalau betul lah, baru buka gerai kecil, babe, benda tu datang bawa geng. Tu tak tahan tu, pisang baik, mau tak buka dah gerai. So kisah seram apa pula lepas ni? Kita terus ke kisah kedua malam ni. Tapi sebelum tu nasib baik ingat. Okay, kepada korang yang baru sampai ke Physics Cream, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Jangan lupa hit notification button supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Physics Cream. Kepada Kim Bayo, kepada supporter, kepada viewer yang dah lama dengan kita orang, thank you sangat-sangat. Jangan lupa like juga, jangan lupa share and comment. And macam biasa, jangan lupa kalau korang share dekat IG, jangan lupa mention kita orang, okay? InsyaAllah kita akan balas. Kita terus untuk kisah kedua malam ni, sebuah kisah yang kita orang bagi nama Pesanan Misteri. So kisah pesanan misteri ni dia terjadi kepada seorang penghantar makanan. Okey, tadi penghantar barang, ini penghantar makanan, which is dia kerja dekat sebuah kedai makanan dan dia menyediakan servis penghantaran makanan COD. Macam setengah kedai makanan segera yang lain lah, kan? Macam Food Panda, macam GrabFood, ada juga menyediakan servis-servis macam ni. So kisah pesanan misteri ni terjadi kepada seorang lelaki penghantar makanan yang kita bagi nama dia Syazwan, dan kita pendekkan jadi Wan. So kisah ni terjadi kepada Wan yang pada waktu tu dia bekerja di sebuah kedai makanan lah, yang kita bagi nama dia Physics Corner. Okay, kita namakan dia Physics Corner. So Wan ni dia bekerja dengan Physics Corner, dan Physics Corner menyediakan servis penghantaran makanan sehinggalah pada pukul 11.30 malam. Maybe aku rasa lewat juga dalam pukul 12 juga diorang masih terima penghantaran makanan. So pada pukul 11.30 malam, Physics Corner menerima satu pesanan makanan melalui aplikasi WhatsApp. So pesanan tersebut diterima oleh Kak Fi. Okey, Kak Fi ni adalah sebuah, kita boleh kata, pengurus lah dekat kedai Physics Corner tu. So bila Kak Fi ni dapat pesanan tu, dia pun maklumkanlah dekat si Syazwan supaya Wan ni dia pergi hantar makanan. So si Kak Fi ni pun macam, okay Wan, kita dapat pesanan makanan, so Wan hantarlah, ni alamat semua akak dah bagi,
Wan pergi hantar sekarang, okey? So, Wan ni pun okey kak. Dia pun gerak. Sebelum dia start motor dia, dia pun check lah kan. Macam biasa, check GPS. Tengok alamat rumah. Okey. Dia set dan dia masuk dalam poket dia. Dia pun bawa dalam motor. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa naik kenderaan. So, dia pun gerak. Dia start motor and dia pun gerak. Gerak punya gerak. Melalui satu jalan besar. Tiba-tiba aplikasi GPS dekat phone dia mengeluarkan isyarat in 200 meters turn left. Dalam 200 meter pusing kiri. So dia pun bawa lah in 100 meters turn left. Dalam 100 meter pusing kiri. Maknanya dia dah makin hampir lah dengan kawasan yang dia pergi tu. Dia bawa lagi. Dah sampai di jalan besar, nak masuk satu lorong kecil ni, tiba-tiba GPS dia bagi tahu turn left, pusing kiri sekarang. So dia pun pergilah pusing kiri. Dia terus berada dekat satu jalan kecil, which is di sebelah kiri dan kanan adalah kawasan perumahan. Dikata lorong tu memang senyap lah. Lorong tu memang sunyi, senyap, sepi. Sebuah jalan yang gelap gelita, hanya diterangi oleh cebisan cahaya daripada rumah-rumah kawasan perumahan di sebelah kiri dan kanan. Kan macam biasa kalau kawasan perumahan dekat taman, diorang selalu buka lampu kat kawasan halaman diorang. Kat tempat letak kereta macam tu diorang akan buka. So dikatakan lampu tu je lah yang menerangi jalan gelap tersebut lah. So dia ni pun tempuh lah jalan tu. Rumah batu kan. Dia pun tempuh jalan yang sunyi tu, bawa sampailah ke rumah terakhir tau, rumah batu terakhir. GPS dia masih tak memberikan isyarat untuk berhenti. So dia pun macam ni dah sampai rumah terakhir ni, macam asal GPS dia tak bagi berhenti kan. Lepas tu dia berhentilah. Dia berhenti jap motor dia. Dia check, rupanya betul. Bukan GPS dia salah ke apa, betul. Dia belum sampai kat destination sebab dia perlu menempuh satu jalan kecil lagi dekat hujung jalan. So dia pun macam okey. Dia pun bawa start motor balik dan dia bawa motor. Dia sampai dekat satu rumah. Usang dia. Satu rumah kayu, mungkin 2 tingkat yang usang. Dan dikatakan time tu dia tak pelik pun, sebab rumah usang atau rumah kayu dekat situ memang biasalah dijumpai dekat kawasan tu. So nak dijadikan cerita, bila dia sampai depan rumah usang tu, dia punya GPS pun bagi isyarat yang dia dah sampai dekat destinasi yang dituju lah. So dia pun macam turun, dia bawa bekalan makanan dia untuk COD tu, okay, cash on delivery, which is dia hantar makanan and baru dia dapat duit lah. So dia pun bawa makanan tu and dia menuju dekat rumah usang kayu tu. So dia datang. Assalamualaikum. Tak ada respon. Assalamualaikum. Fizik delivery. Kak, bang. Tak ada orang. Tak ada respon. Lepas tu macam dalam hati dah lah nak masuk sini susah kan. Kawasan sunyi, lorong kecil pula. Lepas tu macam dalam hati, tak apa lah. Kalau kali ketiga ni dia tak buka juga, aku balik lah. Assalamualaikum. Abang, kak, fizik delivery. Tak apa lah, balik lah. Dia pun balik. Dia pun letak balik makanan dia semua. Lepas tu dia, sebelum dia balik, sebelum dia naik motor, dia ambil phone dia, tengok kawasan rumah gelap tu, dan dia tak gambar. Dia tak gambar bukan sebab nak viralkan ke orang ni tak buka pintu, tak. Dia tak gambar sebagai bukti lah dekat dia punya manager nanti yang dia pergi, tapi orang tu yang tak buka pintu kan. Kalau tak, dia tak pasal-pasal kena marah kan. So dia pun macam simpan balik dia punya phone, dia start motor dan dia gerak. Tempuhlah jalan yang sunyi tu lagi. Dalam perjalanan pulang, dia rasa macam dia ni diperhatikan tau. Kiri kanan kat kawasan pokok, dia rasa sentiasa diperhatikan. Dia bawa motor pergi macam tak ada apa-apa. Ni nak balik ni rasa seram lah.
Seram lalu jalan sunyi. Lepas tu terus dia sampai kat jalan besar balik. Jalan besar, okey. Jalan besar. Sampai kat jalan besar, babe. Sampai kat jalan besar. Sampai kat jalan besar, tak ada kereta langsung. Dia kata time tu sunyi. Sepatutnya jalan besar kan banyak kereta lalu kan. Tapi masalahnya waktu ni memang sunyi. Baru pukul 12 kot kan. So dia macam, weh, apa ni? Time ni dah seram kan. Dia pun bawa motor. Bawa motor. Tiba-tiba dia nampak kat tepi jalan, babe, ada seorang perempuan tengah macam ni. Tengah tahan motor. Time ni nasib baik dia ni bijak tau. Dia ni rasa macam, okey, ini ada dua kemungkinan lah. Dia bukan macam yang, okey, husnuzon ni manusia ni. Tak. Dia fikir, okey, ni manusia ataupun ni entiti lah, ni benda tu. So dia pun macam, dia nampak benda tu tengah tahan tau, tengah tahan motor. Dia tak berhenti. Aku rasa kalau aku jadi dia pun macam, aku tak berhenti lah. Seram tu. So aku pernah agak naik motor dengan Zikri kan. Lepas tu aku nampak seorang nenek dekat tepi jalan. Aku macam, dan tu seram agak lah waktu malam kan, pukul 3 pagi. Lepas tu dia ni pun, bila dia nampak perempuan tu kat tepi jalan dengan baju putih, rambut panjang, of course dia laju kan kelajuan motor dia. Dia bawa laju, laju zup, berselisih dengan entiti perempuan tu. Berselisih. Kita buat slow motion lah. Dia lalu dekat sebelah perempuan tu. Dia nak tengok jugalah, betul kan tu kan. Tengok perempuan ni, Allah. Kalau korang dapat bayangkan, dia berselisih dengan perempuan tu. Perempuan tu, rambut dia terselak, and dia nampak muka perempuan tu tak ada muka. Nak tengok muka, tak ada muka. Dia kata muka perempuan tu ni lopong, kosong. So dia pun macam, astaghfirullahaladzim. Dia bawa motor dia. Dia bawa motor dia. Dia katakan waktu tu, tolonglah, dia doa, tolonglah ada kereta yang lalu kat situ, teman dia masa dia nak balik. Dan kalau waktu tu ada JPJ atau abang trafik yang selama ni kita nak elak, selama ni kita tak nak jumpa, kalau lah ada abang trafik waktu tu, abang JPJ waktu tu, dia rasa macam ni rahmat lah untuk dia. Tapi tak ada. Dia terus bawa motor dia sampailah ke Fizik Corner balik. Lepas tu dia sampai kat tempat kerja dia, dia macam, dia buka pintu, ting, terus ambil kerusi, dia duduk, tenangkan diri. So dia macam blank lah, apa benda yang dia nampak semua kan. And tiba-tiba dia disapa oleh Kak Fi. Okay, Kak Fi ni manager tadi lah yang dapat pesanan daripada perempuan tu. Lepas tu dia macam, Wan, kau apa hal ni? Ni asal ni tak hantar makanan. Aduh Wan, kenapa tak hantar makanan ni Wan? Nanti akak yang kena marah. Lepas tu dia macam, tak ada kak, tadi Wan dah hantar dah, tapi tak ada orang buka pintu. Tengah takut ni. Lepas tu Kak Fi ni macam, aduh, ada-ada lah kau ni Wan. Sekejap, akak nak tanya orang tu balik. Mungkin dia dah tidur lah kot, kau hantar lambat sangat. So si Kak Fi ni pun dah lah orang yang order makanan daripada orang tu. Tut, 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 tut. Lepas tu ada orang angkat. Lepas tu dia macam, Assalamualaikum kak, akak yang order pesanan daripada kita orang kan, daripada Fizik Corner. Tak ada orang nyaut. Kak Fini pun tanya sekali, hello akak yang order ayam panggang tadi kan? Tak ada bunyi. Yang keluar bunyi bunyi orang menangis. Time tu dia macam, Kak Fi ni macam, Dit. Dia terus padam panggilan tu. Lepas tu tiba-tiba Wan ni macam, betul kak, tadi masa Wan datang pun tak ada orang buka pintu. Nah ni kalau akak tak percaya, akak tengok Wan letak gambar. Dia tunjuk gambar tu kat Kak Fi. Dan respon Kak Fi ni, dia tengok gambar tu, Allahu Akbar Wan. Lepas tu si Wan ni macam, pahal kak, salah tak gambar kan? Apa ni kak? Dia tengok
yang terpampang dekat skrin phone C1 ni memang rumah tu, rumah usang tu. Tapi kali ni yang dia nampak dekat phone dia tu adalah rumah usang yang jauh lagi usang daripada yang dia nampak tu. Dia kata penuh dengan rumput kering. Maybe dia nampak dekat gambar tu papan pun dah tercabut-cabut, bumbung pun dah berlubang-lubang semua kan. Dan apa yang menakutkan, astagfirullahalazim, apa yang menakutkan, dia nampak dekat tingkap rumah usang tu ada perempuan yang muka dia tak ada. Muka dia nampak perempuan yang dia nampak kat tepi jalan tu, weh. Dan tiba-tiba cerita tak habis sampai situ. Cerita dah habis bila diorang dengar dekat atas bumbung fizik corner seolah-olah ada hilaian towel seorang perempuan yang menunggu pesanan dia disiapkan. So berdasarkan peristiwa pesanan misteri tadi, bolehlah kita cakap yang itulah asbab kenapa penghantar makanan atau penghantar barang ni dikategorikan sebagai frontliner. Sebab bukan sahaja diorang ni macam bekerja keras untuk hantar pesanan kita, tapi diorang ni turut diuji dengan risiko kemalangan. Tambah-tambah pula ni risiko yang ni, yang kena kacau ni. So, yup, kita dah pun nak masuk ke kisah ketiga. Kisah yang aku rasa mungkin pemenang lah untuk kisah malam ni. Macam kisah yang aku sangat-sangat suka lah. Tapi sebelum kita masuk ke kisah ketiga ni, actually minggu lepas ataupun aku tak pasti berapa hari, ni lah surprise yang aku nak update kat korang, which is update ketiga tadi. Dan sebelum kita masuk ke surprise yang sangat-sangat best ni, ada lagi satu update aku terlupa tadi. Minta maaf sangat-sangat aku terlupa update, which is ada aku nampak kat komen Kim Bayu, ada Kim Bayu daripada Brunei. Okay, aduh, aku macam seronok gila aku dapat tahu yang kita ada peminat daripada overseas, di luar Malaysia kan. So dikatakan yang dia ni Kim Bayu tau, Kim Bayu daripada Brunei, peminat fizik skrin. Dan dia teringin, dia request, dia kata macam tolonglah satu ni, kalau tak aku, dia kata tolonglah sekali dia nak dengar kita orang cover lagu. Okay, kita orang cover lagu, which is dia kata dia bagi rating suara kita orang 5 bintang babe. Aku pun macam 5 bintang aduh, aku pun tak pasti mana dia dengar suara kita orang. Maybe masa kisah seram lagu puaka kot kan, remang lagu puaka. Tapi ya, maybe kita akan buat lah. Okay, aku sebenarnya dah terfikir macam okay, kita nak realisasikan ke permintaan ni masa video kali ni. Tapi aku terlupa, aku macam minta maaf sangat. So maybe okay. Dan bukan saja peminat Brunei, ada juga Kim Bayu yang request benda yang sama, which is dia nak dengar suara kita orang, which is nak dengar kita orang nyanyi full lagu Menanti Kekasih ke? Lagu ya, Menanti Kasih lagu yang seram tu, lagu yang kalau korang belum tengok, korang boleh tengok dekat remang lagu puaka kat tak aku, korang boleh dengar lagu kat situ. InsyaAllah aku rasa kita akan buat juga benda tu. Tapi sedap tak sedap tu belakang kira lah. Tapi kalau korang nak handphone korang selamat daripada speaker korang rosak, korang boleh skip. Tapi untuk kali ni, okay, benda surprise update ketiga yang aku maksud adalah kita orang terima Fizik Skrin. Okay, Fizik Skrin terima parcel daripada Kim Bayu yang dikatakan ini adalah hadiah. Tak, aku tanya juga Kim Bayu seorang ni, which is nama dia Bia tau. Aku tanya juga macam ni hadiah untuk apa? Macam birthday pun dah lepas, raya dah lepas kan. Dia kata ni hadiah untuk kenang-kenangan. Ni hadiah untuk kenang-kenangan. Sebab dia kata Syed nampak orang lain je hantar hadiah dekat Fizik Skrin. Tapi sebelum ni adalah sebenarnya barang review tau. Barang review. Ni aku rasa macam hadiah. Ini hadiah. Kalau ada hadiah pun hadiah yang Zikri dapat Elsa tu kan, hadiah yang mak ayah kita orang bagi, hadiah daripada kenalan-kenalan. Tapi ni hadiah yang bukan daripada kenalan kita orang, bukan daripada yang tak pernah jumpa kita orang real life tau. Just bersua daripada video-video, tapi sanggup tak hantar kat kita orang hadiah. Dan aku sebenarnya tak tahu, aku tak ada idea pun apa hadiah dalam ni. So jadi kita okay, stop. Oh, okay. Aku tahu benda, aku tak tahu. Tapi aku nampak perkataan tadi, aku tak tahu benda. Okay, of course korang tengok dulu lah. Okay, maknanya korang aka Zikri yang dapat tengok dulu lah. Benda tu aku tak tahu. Apa tu? Apa tu?
Tak tahu. 3 box. Apa ni bos? Wih, cantik gila. Apa weh? Minyak wangi ke? Tak tahu. Kau terus kan? Aku nak malu. Aku malu dah nak buka. Wah, ada bag. Nampak? Ada bag. Kita ada 2 kotak tadi. Kita ada 2 kotak. Aish. Okay, kita ada 2 kotak. Actually sebenarnya aku pun tak faham tau dengan, aku tak faham kenapa macam korang sanggup bagi kita orang hadiah. Korang sanggup bagi kita orang hadiah, walhal korang tahu siapalah kita orang ni. Siapa kita orang ni? Budak yang entah dari mana tiba-tiba buat YouTube, tiba-tiba dapat hadiah. Lepas kita ada bag. Kita ada bag. Dan kita ada, uish, ni ada kata-kata. Oh, ada 2 bag. Oh, maknanya memang sediakan untuk aku dengan Zikri. Zikri, Fizik. Okey, sekejap. Okey, baca. Okay. To visit screen, may you succeed in this world and the hereafter be given good health and added sustenance. Thank you, Thank you. So ni boleh aku simpan ke Zikri? So Zikri dia dah pegang dia punya. Ke nak buka kat sekali kat sini? Kau buka dulu. Aku buka dulu Okey, ni aku punya lah sebab Zikri dah chop yang tu. So aku ambil yang ni. Kita tengoklah apa yang ada. Nampak tak? Nampak? Flavor tu. Gila. Aku rasa ni macam aku rasa wallet tu. Wallet lah weh. Wallet. Satu wallet. And satu lagi tali pinggang. Henshin belt. Tiba Henshin belt kan. Untuk pengetahuan korang, kita record ni pukul 3.49. Nampak tak? 3.49. Pukul 3 pagi. And patutnya dah ngantuk. Tapi dapat terus benda ni. Segak terus weh. Thank you tu. Serius tu. Thank you tu. So kepada Bia, kalau Bia tengok video ni, thank you sangat-sangat. Okay. Semoga Bia pun diberi kejayaan dunia akhirat dan menjadi anak yang solehah. Sekali lagi thank you lah. So kalau korang nak dapatkan benda ni, korang boleh. Ni bukan barang review tau, ni betul-betul hadiah. So thank you sangat-sangat. Ni simpan. Boleh aku simpan ke? Boleh Okay, cool down. Okay, kita letak keterujaan, kita letak excited kita tu, kita letak kat tepi kejap. Sebab kita nak terus ke kisah terakhir malam ni. Kisah ketiga. Sebuah kisah yang aku bagi nama 360 putarannya. 302 putarannya. 360 gandingan 7 berkembang. So kisah 360 putarannya ni terjadi kepada Susana nak sebut. Okay, kita buat kisah 360 putarannya lah. Okay. So kisah 360 putarannya ni dia terjadi kepada seorang lelaki yang kita bagi nama Khairi. Si Khairi ni bekerja sebagai peniaga. Dan kalau tak salah aku, dia dah berniaga selama 5 tahun. Dan sepanjang 5 tahun tu lah,
perniagaan dia tak tetap. Okey, kejap-kejap dia berniaga baju bandel, kejap-kejap dia berniaga sayur-sayuran, kejap-kejap dia berniaga buah-buahan. So bila jadi macam ni, dia macam pisang lah juga, sebab bila dia berniaga ni tak laku, tukar berniaga lain tak laku, dia tukar berniaga lain tak laku. Fikir punya fikir, terkeluarlah idea dia nak berniaga BBQ, which is dia nak berniaga produk-produk yang boleh dipanggang. Okay? Macam ayam, daging, sausage, hotdog, tak kisah. So dia pun dah decide dia nak berniaga BBQ. So dia pun keluarkan modal, cari barang, cari rempah, cari bahan perapan, olah, dan dia pun start berniaga. So pada dasarnya, pada awalnya, dia ni berniaga di kawasan perumahan, di kawasan kejiranan. So bila dia buka depan rumah ataupun berdekatan dengan kawasan taman perumahan, so of course lah, insya-Allah ada jiran-jiran yang support dia. Okay, jiran-jiran yang support dia, akan ada orang yang lalu lalang and then beli produk dia. Dan bila orang tu dah beli, dia recommend ke orang lain dan orang lain pun akan beli. Cuma dia sedar, okay? Dia sedar bila dia berniaga ni, sesetengah orang atau sesetengah peniaga tak menyukai kehadiran si Hairi ni lah. Tapi si Hairi ni pun macam ketepikan je lah prasangka-prasangka buruk ni. Cuma at last dia tak mampu bertahan lah. Dia tak mampu bertahan. And tak apalah, aku mengalah. Dia cari pot lain. Dia pun berkelana lah, berjalan mencari pot yang sesuai untuk dia. Sebab orang lain dah tak suka kan, orang dah tak sudi, kita nak buat apa lagi kan. So dia pun jalan lah. Dia pun cari daripada satu tempat ke satu tempat, dan dia jumpa satu tempat untuk dia berniaga, which is dekat sebelah jalan besar, sama dengan tempat makcik aku berniaga. Okay, untuk pengetahuan korang, okay, kita bagi gambaran situasi. Si Khairi ni, dia berniaga di tepi lebuh raya. Okay, lebuh raya, tapi bukan lebuh raya yang sesak tu tau. Dia lebuh raya yang kadang-kadang ada kereta, kadang-kadang tak ada kereta. Di kawasan yang agak mungkin jarang digunakan, tapi adalah kereta yang lalu lalang. So si Khairi ni dia berniaga di tepi jalan, tapi di bahagian tepi jalan sebelahnya adalah hutan. Di sebelah sana jalan hutan, di sebelah dia pun hutan. Tapi ada kawasan tanah yang dia boleh berniaga lah. So dia pun macam nak tak nak, terpaksa lah dia ambil juga kan. Dia pun berniaga. Dikatakan masa dia berniaga ni kuranglah dapat sambutan. Ya tak? Kawasan jalan besar, siapa nak berhenti kan? Susah orang nak berhenti. Tapi tak apa, dia pun teruskan berniaga. Makin lama dia mula meraih pelanggan-pelanggan. Ada pelanggan-pelanggan yang dah pernah cuba, yang masa dia jual-jual sebelum ni, ada yang macam mungkin cari dia, kata sedap, cari dia, and then jumpa dia kat tepi jalan and start jadi regular customer dia. Dan ada yang baru dan terus jadi regular customer. Ada yang makin lama makin suka dengan makanan dia. Si Khairi pun terus berniaga daging, ayam. Dan untuk pengetahuan korang, dia berniaga ni dia tak macam ni tau. Dia tak siap-siap panggang, goreng semua, dia ambil di simpanan bekas, dia bawa pergi gerai and dia jual. Tak, dia menjaga kualiti produk yang dia nak jual tu. Dia bawa bahan mentah, dia bawa bahan mentah, dia bawa daging mentah, dia bawa ayam mentah, dia bawa sausage yang belum buka, macam tu kan. Dia bawa bahan-bahan dia tu dekat kedai, baru dia bakar. Dia bakar, dia panggang, and bila orang nak beli baru dia jual lah. So begitulah proses dia. So si Khairi ni dia buka kedai dia daripada tengah hari sampailah malam. So berniaga, alhamdulillah. Makin lama makin dapat sambutan, makin lama makin dapat sambutan. Pada waktu kegemilangan dia, boleh kita katakan kegemilangan dia lah, dia dapat berita yang agak menyedihkan, di mana ada ahli keluarga dia dekat kampung yang tengah sakit. So bila dapat berita macam tu, of course lah, dia macam tak fikir panjang, dia tutup kedai and terus balik kampung untuk tengok ahli keluarga dia yang sakit. So pada asalnya dia ni nak bercuti dalam mungkin sekejap dia 3 hari macam tu, tapi disebabkan mungkin sebelum ni ahli keluarga dia yang sakit, tapi dekat kampung tiba-tiba ada sepupu rapat dia yang sakit pula. So macam dia extend lah cuti dia tu dalam seminggu. So bila dah habis seminggu and dia punya sepupu pun dah baik, dia pun balik lah ke tempat asal dia. Dan dalam perjalanan dia terfikir lah macam, dah seminggu aku tak buka ni, pelanggan lari kan. Tak apa lah, kita cuba je lah. Keesokan harinya si Khairi ni pun buka balik gerai, dan ternyata sekali lagi tak ada orang. Orang sikit datang kedai dia. Mungkin sebab orang dah cari dia seminggu tak jumpa-jumpa. Macam dia dah berhenti kan. Dikatakan waktu tu memang tak ada orang lah. Tak ada orang.
So si Khairi ni hampa lah, baru balik kan. Baru balik daripada kampung, buka niaga, duit dah kering, duit dah berkurangan. Tengok-tengok tak ada orang. So macam tak apalah, cuba hari lain. Dia pun cuba hari keduanya. Dia buka daripada tengah hari sampai waktu malam. Buka, sama juga hasil dia, sikit je orang yang datang. So dia macam susah macam ni dalam hati dah. Weh, pisang tu. Kalau hari-hari lah macam ni, hilang tu modal aku. Tak apa, tunggu kejap lagi. Dia pun macam, dia decide sebabkan tak ada orang, dia nak buka larut malam sikit. Mungkin dalam pukul 11 jam tu. So dia pun tengoklah YouTube. Okay, dia tengok YouTube, video YouTube. Layan, tiba-tiba dia dengar suara. Dia dengar macam ada suara budak perempuan gelak. Suara budak perempuan So dia macam, dia ingatkan suara tu datang daripada video YouTube yang dia tengok. So macam dia pause. Dia dengar ada suara tu lagi. So dia macam, ni dekat lebuh raya tau. So macam dia nampak, bila dia tengah cari tu, dia nampak ada seorang budak perempuan berpakaian gaun putih. Okey, ala-ala princess macam tu, tengah, kalau korang boleh bayangkan, dia menari dekat tengah lebuh raya. Pusing-pusing. Memanglah lebuh raya tu macam tak sesak macam lebuh raya yang dekat bandar-bandar sana kan. Tapi yelah, risau juga kan, tengah hujan pula tu. Budak tu main pusing-pusing kan. Menari-nari, gelak-gelak tawa bagai. Lepas tu dia macam, dek, jangan main situ dek. Sini. Budak tu tak hiraukan dia. Budak tu masih berpusing-pusing, seronok main hujan. Lepas tu dia macam, dek, bahaya tu dek, kat jalan dek. Lepas tu si Khairi ni pun sambung lah macam, Sini dek. Ni, ada makanan dek. Sini dek. Dipanggil lah, datang kat gerai dia. So budak tu macam tengok, dia pun menghampiri Khairi. So waktu dia menghampiri Khairi ni perasan dekat baju gaun putih perempuan tu, budak kecil ni penuh darah, Habib. Bukan kat baju je darah, dekat kepala pun darah. Seolah-olah dia budak ni cedera tau. So dia pun macam, dek, ya Allah dek, ya Allah, ni kenapa ni malam-malam dek buat apa ni dek kat jalan raya ni dek? Ni mak ayah mana mak ayah? Dia tanya budak tu. Budak tu macam ni je, angkat bahu, seolah-olah tak tahu kat mana mak ayah berada kan. So si Khairi macam, dek sini, adik duduk kat sini lah, jangan main kat jalan raya ni, bahaya ni. Lepas tu budak ni, dia tengok dekat ni tau, dekat daging-daging yang Khairi ni jual lah. Dia tengok, lepas tu dia usap perut dia. So si Khairi ni faham lah, budak ni lapar, tak dari mana, so mungkin lapar lah. So macam, adik nak daging ke? Adik nak daging ke nak ayam? Lepas tu budak ni tunjuk daging. So dia macam, okey daging okey, sabar sekejap, abang nak bakar dulu lah. Lepas tu sebelum dia habis sambung ayat dia tu, budak perempuan ni terus pergi capai daging mentah tu. Sebab kan si Khairi ni bawa daging mentah yang baru dia akan panggang. Budak tu ambil daging mentah, dia gigit, dia terus lari masuk hutan. Dia pergi lari masuk hutan, Bib. Si Khairi macam gabah je. Dek, pergi mana tu dek? Dia kejar, dia pergi dekat tempat perempuan tu, hilang. Budak kecil tu hilang. Dan apa yang memelikkan si Khairi ni, sebab dia perasan dekat kawasan budak tu hilang, ada satu pembahagi jalan yang rosak tau. Dia macam dilanggar sesuatu yang sampai patah. So dia macam, budak apa ni? Dengan budak ni lagi pelik kan. Dia tak sedar hati, tak apa. Dia pun packing barang, kemas, balik. Dikatakan begitulah rutin harian si Khairi ni, buka niaga tengah hari sampai waktu malam. Dan dikatakan budak yang pakai baju gaun putih yang ada darah-darah tu akan datang mengunjungi si Khairi ni, mengambil daging mentah tu, dia gigit, datang gigit, bawa lari masuk hutan, hilang. So time tu Khairi mungkin tak fikirlah macam benda-benda pelik. Mungkin dia ingat ni anak jiran terdekat ke yang mungkin selalu keluar malam kan. Lepas tu mungkin budak susah ke. Sekurang-kurangnya hari ni ada teman lah. So hari berganti hari. Pada keesokan paginya, macam biasa Khairi buka gerai. Datanglah seorang customer menjumpai Khairi. So bila dia buka kan, datang kereta, parking depan gerai si Khairi, dia buka,
nampak hari, bro, wih, kau niaga sini lagi ke? Aku ingat kau dah berhenti tu. Tak ada lah, sebab minggu lepas aku cari kau, tak jumpa kan. So aku ingat kau dah berhenti lah. Ya, kawasan sunyi macam ni kan, siapa je tahan. And then si customer ni sambung tau. Dia cakap, bro, tak takut niaga kat sini. Selalunya bila ada customer yang tanya si Hairi ni, tak takut niaga kat sini kan. Si Hairi ni dengan selamba badak je, dia akan jawab, nak takut apa, aku lagi takut lapar dia, macam tu. Tapi kali ni soalan si customer lain sikit tau. And then dia macam, jap, kau tak takut ke kau tak tahu ni? Lepas tu Hairi ni macam, tahu apa ni kan. Lepas tu si customer ni macam ni lah. Okay, kau tak tahu lah ni. Okay, aku cerita kat kau. Waktu kau tak ada tu, dalam seminggu lepas, waktu kau tak ada, berdekatan gerai kau ni berlaku satu kemalangan tau. Di mana satu kereta, kau nampak depan sana, depan gerai kau kan selekor tajam kan. Ada satu kereta, dia terlanggar pembahagi jalan, and then dia terjatuh kat dalam gaung. Dan apa yang bagi aku menyedihkan lah, bila dia nampak ada suami isteri dalam kereta tu, disahkan mati. Disahkan mati. Dan kalau tak silap aku, menurut laporan polis, dipercayai yang diorang ni ada anak. Diorang ada anak. Cuma itulah, anak diorang tu tak jumpa sampai sekarang. Sampai situ saja kompilasi puaka malam niaga kita untuk episod kali ni. Okey, mungkin ada yang tertanya, kenapa kisah terakhir tu macam tergantung kan? Tapi memang tergantung, maybe pencerita dia atau yang berkongsi pengalaman nak biarkan elemen suspense atau elemen kejutan dekat last penutup cerita tu. Tapi apapun dia berbaloi untuk dikongsikan. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa lah subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa hit notification button supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Physics Scream. And macam biasa, kalau korang ada kisah-kisah seram, jangan lupa hantar kat kita orang dekat physicscream@gmail.com, fi2ikscream@gmail.com. And lagi sekali aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Bia sebab bagi kita orang hadiah, okey. Dan untuk pengetahuan korang, Bia pun ada kongsi kisah seram dekat kita orang. Maybe next time kita akan kongsi kisah seram Bia tu. Dan InsyaAllah jumpa lagi dalam next video. Kamsahamnida. Nyane, annyeong.